Alhamdulillah, perkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang mana kita telah sampai kepada fasal yang mana penulis mengatakan wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wala misla lahu wala shibha lah laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang ini penulis ini mengatakan wa aslul iman, asal bagi iman. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah perkara yang diwajibkan atas setiap orang muslim untuk beriman kepadanya. Pertama sekali, seperti mana kita mengatakan pada pengajian yang lepas, asal yang dibagi iman adalah tasdiq, iaitu kita membenarkan dengan hati. Kita beriman yang dimaksudnya kita membenarkan dengan hati dan kita melafazkannya dengan lisan. Ini yang memasukkan seseorang kepada Islam, apabila dia beriman dengan hatinya dan dia melafazkan dengan lisan. Selepas itu wajib dia mengetahui apakah perkara yang diwajibkan ke atasnya untuk dia beriman kepada. Maka pertama sekali penulis mengatakan an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Perkara yang pertama sekali adalah wajib kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sifat al-wujud, daripada sifat 20. Maka wajib kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud dan kewujudannya adalah wajib. Jadi ada dua perkara di sini. Pertama sekali wajib kita beriman bahwasanya Allah wujud, dan tidak cukup kita beriman Allah wujud. Yang kedua, wajib kita beriman bahwasanya kewujudannya adalah wajib. Apakah maksud yang kewujudannya adalah wajib? Maksudnya kewujudannya tidak menerima ketiadaan. Mustahil yang bagi Allah Subhanahu wa taala menerima ketiadaan. Ini adalah perkara yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir baginya. Berbeza dengan manusia dan makhluk. Makhluk yang ini kita ada awal bagi kita. Dulu kita tidak wujud, sekarang kita wujud. Lagi beberapa tahun kita kembali kepada tidak wujud. Jadi kewujudan kita menerima ketiadaan. Hari ini orang menanyakan kepada kita, tahun berapa awak dilahirkan? Ada di antara kita lahir tahun 1960, ada 1970, ada 1980. Di manakah kita berada sebelum 100 tahun? Semua kita di sini sebelum 100 tahun kita belum lagi wujud, betul ke tidak? Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita daripada ketiadaan. Dulu kita tidak wujud. Siapakah yang mewujudkan kita? Siapakah yang menzahirkan kewujudan kita? Siapakah yang menciptakan panca indera kita dan tangan kita dan kaki, dan memberikan kepada kita kehidupan? Dan siapakah yang akan menarik kehidupan itu kembali daripada kita dan mengembalikan kita kepada kematian? Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ada permulaan. Malaikat, jin, gunung ganang, bumi, langit, segala-galanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Segala-galanya ada permulaan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan dan dia tidak menerima ketiadaan. Maka ini wajib bagi tiap-tiap orang Islam untuk beriman kepadanya, bahawasanya Allah wujudnya adalah wajib. Wujud ini kita ada 3 jenis. Pertama sekali adalah wujud yang wajib. Kedua adalah wujud yang jaiz. Wujud yang jaiz adalah wujud selain Allah, manusia, jin, yakni tiap-tiap kewujudan yang menerima ketiadaan, hukumnya adalah jaiz. Ini dalam ilmu tauhid kita bahaskan seperti ini. Kita gunakan istilah ini. Yakni tiap-tiap ciptaan yang dicipta, hukum kewujudannya adalah jaiz. Ini apa maksud jaiz? Maksudnya ia menerima ketiadaan. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya adalah wajib. Yang ketiga, kita ada mustahil. Sesuatu yang kewujudannya yang mustahil. Apa maksudnya? Maksudnya ia tidak boleh wujud. Perkara yang mustahil, yang maksudnya sesuatu perkara yang tidak boleh wujud sama sekali. Jadi kewujudan ini dia terbagi kepada 3 bahagian. Pertama sekali adalah kewujudan yang wajib, iaitu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menerima ketiadaan. Kedua adalah kewujudan yang jaiz, iaitu kewujudan yang boleh menerima ketiadaan. Yang ketiga adalah kewujudan yang mustahil, iaitu kewujudan yang tidak boleh menerima sesuatu yang tidak boleh menerima kewujudan, perkara yang mustahil. Jadi sifat yang pertama adalah sifat al-wujud. Kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud. Kalau ada orang menanyakan apakah dalilnya Allah itu wujud. Zaman sekarang kita tinggal dalam zaman kekeliruan. Orang yang bukan Islam pun tanya apakah dalil wujudnya Tuhan. Dia menanyakan kepada kita, if you believe in God, what is the evidence God exists? Kalau kita berhadapan dengan atheist, orang yang tak beriman adanya Tuhan, kita kalau mengatakan kepadanya, God said in the Quran, say I don't believe in the Quran. Orang macam ini apa kita nak buat? Kita menggunakan dalil rasional, yakni kita menggunakan dalil akli. Dalam Islam ini dalil yang ini terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada dalil naqli dengan dalil akli. Dalil yang ini naqli balik kepada Quran dengan sunnah. Kalau kita berbual dengan orang Islam, kalau orang Islam menanyakan kepada kita apakah dalilnya Allah itu wujud, kita mengatakan Masya Allah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita akan kewujudannya. Daripadanya adalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Al-hayy yakni Allah mengatakan maha hidup, kehidupan yang tidak menerima ketiadaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita berbual dengan orang yang tak beriman kepada kewujudan Tuhan, dia menanyakan kepada kita apakah dalilnya wujudnya Tuhan, apa kita nak cakap? Kita mengatakan daripada dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kewujudan alam. Lihat kepada alam ini. Lihat kepada gunung ganang, lihat kepada manusia, lihat kepada langit dan bumi. Apa yang kamu lihat? Dia mengatakan, saya lihat alam ini ciptaan. Alam ini ada permulaan baginya, kita tidak ada permulaan baginya. Kalau dia orang yang faham, kalau dia belajar sains dengan betul, dia akan mengatakan alam ini ada permulaan. Sebab alam ini berubah. Maka tiap-tiap perkara yang melalui perubahan adalah ciptaan. Kalau sekiranya alam ini ada permulaan, maksudnya ada yang menciptakannya daripada ketiadaan kepada wujud. Ya, ini satu perkara. Kalau sekiranya dia ada permulaan, ini apa maksudnya? Maksudnya dulu tak wujud, sekarang wujud. Betul ke tidak?
Kalau kita mengatakan satu perkara itu ada permulaan bagi kewujudannya, maksudnya dulu tidak wujud, maka ia diwujudkan. Maka tiap-tiap perkara yang diwujudkan ada yang mewujudkannya. Mustahil kita mengatakan satu perkara dicipta tidak ada pencipta. Ini mustahil akli, tidak boleh diterima sama sekali. Seperti kita mengatakan buku ini tak ada orang yang print, buku ini diprint tapi tak ada orang yang print, semua orang tak akan percaya. Betul ke tidak? Semua orang akan mengatakan buku ini ada yang print, itu sebab ini keluar buku. Ada yang design, betul ke tidak? Ada yang design, ada yang meletakkan usaha yang ini untuk terjemahkan buku ini dan sebagainya. Bagaimana dengan alam ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mendatangkan siang dan malam? Siapa yang mencipta manusia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka lihat kepada langit siapa yang menciptakan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka lihat kepada bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka ini semua adalah daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, siang dan malam, apa Allah mengatakan? La ayat. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai akal, yakni fikiran dan kebijaksanaan. Jadi orang kalau menanyakan apakah dalil bukti Tuhan itu wujud, kita mengatakan lihat kepada alam ini. Alam ini ada permulaan, maka tiap-tiap perkara yang ada permulaan ada pencipta baginya, maka alam ini ada pencipta baginya. Itulah Allah. Dan pencipta tidak boleh dicipta. Pencipta alam ini tidak boleh dicipta. Sebab yang ni kalau dia dicipta, kita menanyakan soalan siapa yang menciptakannya. Dan ini tidak boleh habis. Kalau Tuhan ada permulaan, maka dia bukan Tuhan. Kita nak kena tanya siapa yang menciptakan dia. Dan siapa yang menciptakan yang menciptakan. Kalau setiap-tiap Tuhan ini ada permulaan, maka Tuhan tidak boleh ada permulaan. Ini adalah sifat yang kedua, yakni sifat Al-Qidam. Maka Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang wajib kita beriman kepadanya adalah sifat Al-Qidam, iaitu tidak ada permulaan yakni baginya. Tetapi sekarang kita lihat apa penulis mengatakannya. Dia mengatakan an ta'taqida anna Allah taala mawjud. Ini adalah perkara yang pertama, yakni kamu beriman bahawasanya Allah wujud. Selepas itu beliau mengatakan wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Ini kalau kita baca sifat 20, kita panggil ini sifat salbiyah. Sifat 20 terbagi kepada 4 kategori. Pertama sekali adalah sifat yang dikenali sebagai sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Tadi sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah maksudnya sifat itu balik yakni kepada zat itu sendiri. Yakni bila kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, maksudnya Allah wujud. Ini dipanggil apa? Nafsiyah. Ya, ini sifat itu dia menerangkan zat itu sendiri. Manakala sifat salbiyah, dia adalah sifat yang kita menolaknya disebabkan kemustahilannya. Sifat salbiyah maksudnya sifat-sifat yang menolak kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal, sifat salbiyah kita ada 5. Yang pertama sekali adalah sifat Al-Qidam. Sifat yang ini Al-Qidam, yang ini maksudnya Allah tidak ada permulaan. Jadi kita menafikan. Betul ke tidak?
Apakah perkara yang kita menafikan? Kita mengatakan Allah tidak ada permulaan. Tidak ada. Kita menafikan adanya permulaan. Itu sebab ini ia dikenali sebagai salbiyah. Sebab maksud daripada salbiyah, penafian. Jadi sifat salbiyah adalah sifat yang mana dengannya kita menafikan perkara yang mustahil bagi Allah. Yani mustahil bagi Allah ada permulaan. Di sini penulis membicarakan tentang sifat salbiyah, cuma pertama sekali dia membicarakan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini daripada sifat salbiyah. Yani wahdaniyah maksudnya kita mengatakan Allah tidak berbilang. Kita menafikan. Apa yang kita menafikan? Kita menafikan adanya bilangan bagi Allah. Yani Allah satu. Tidak ada sekutu baginya. Jadi penulis setelah dia membicarakan tentang sifat wujud, terus dia masuk wahdaniyah. Kebiasaan sifat 20 kita tidak masuk wahdaniyah dulu, cuma beliau yang ni membicarakan yang ni tentang wahdaniyah. Beliau mengatakan annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Apakah yang dimaksudkan sekutu bagi Allah? Ada 3 yang ini perkara. Pertama sekali kita mengatakan Allah itu satu dalam zatnya dan tidak ada selain Allah seperti zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang ini misalnya dia mengatakan ada Tuhan seperti Allah, ini syirik terus, betul ke tidak? Kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama juga saya beriman ada Tuhan yang kedua, na'udzubillah min zalik, ini adalah syirik ini di dalam syirik ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yani mengatakan ada Tuhan ini seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mengatakan syirik ini dalam zat. Yang kedua adalah syirik ini di dalam sifat. Kita mengatakan tidak ada Tuhan yang seperti Allah, dan kita mengatakan tidak ada sesuatu yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Nampak tak beza? Yang pertama sekali kita mengatakan tidak ada sesuatu seperti Allah, yakni seperti zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita mengatakan tidak ada sesuatu yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai misal daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kudrah, kuasa. Maka kita mengatakan tidak ada perkara selain Allah mempunyai kuasa seperti kuasanya Allah. Kalau sekiranya seorang Muslim dia beriman kepada kuasa selain Allah, yakni dia mengatakan ada perkara selain Allah boleh menciptakan, maka ini juga terjebak dalam syirik. Walaupun dia mengatakan saya beriman Tuhan itu satu, walaupun ini dia beriman Tuhan itu satu, akan tetapi dia telah syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat. Dia mengatakan ada perkara selain Allah mempunyai sifat seperti Allah. Dan ini adalah perkara yang kita juga nak kena berjaga-jaga. Sebab ada orang yang misalan dia beriman ada perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kuasa tersendiri. Ada orang terjebak dalam perkara ini. Jangan kita menyangkakan ini perkara mustahil, bagaimana orang Islam terjebak. Ada juga yang terjebak ini dalam perkara ini. Dia beriman kepada jin dan menyangkakan jin ini juga yang mempunyai kuasa. Itu sebab di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala apabila membicarakan tentang sihir, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan sihir ini membawa kepada kekufuran. Sihir ini boleh membawa ini kepada kekufuran. Yang ini boleh menyebabkan seseorang itu bagi iman kepada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan yang ini akan melakukan perkara-perkara yang akan menyimpangkan manusia daripada jalan kebenaran dan iman. Perkara yang ketiga adalah beriman bahawasanya ada perbuatan seperti perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti satu orang yang ini dia mengatakan ada perkara selain Allah dapat memberikan kesan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang ini boleh membawa kepada kekufuran yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan masa jemaah dirahmati Allah, kita berhenti di sini. Saya tak tahu kalau sekiranya ada soalan. Kalau tidak ada, insya-Allah kita menutupnya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.